شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam bulan yang mulia ini dalam rancangan Hubbul Quran, iaitu mencintai Al-Quranul Karim, rancangan yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Jamiah. Anda bersama saya Dr. Muhammad Adib dan juga teman saya Al-Qari Al-Fadil Ustaz Sadid. Ayat yang dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Sadid tadi adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Antara intipati yang terkandung di dalam ayat 183 adalah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dan menyuruh kita dengan satu ibadat yang besar, ibadat yang menjadi salah satu daripada tiang rukun Islam. Dia adalah ibadat berpuasa. Ya, mungkin ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah Ta'ala suruh kita berlapar, berdahaga, boleh makan, tiba-tiba tak boleh makan, Ustaz? Jadi para ulama rahimahullah Ta'ala menjawab pertanyaan masyarakat ini dengan merangkumkan maqasidus siyam yang terdapat pada ayat 183 dan seterusnya, adalah di antaranya adalah untuk membina sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjana dan juga memupuk sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kepada memperbanyakkan sedekah dan menolong orang dan sebagainya.
Begitu juga sifat mengorbankan keinginan diri untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu Ustaz, kalau kita perhatikan ayat ini Ustaz, dalam ayat ini dia ada semacam eksklusif sikit, yang tidak ada pada perintah-perintah yang lain. Kalau sembahyang, Allah Ta'ala kata dirikan sembahyang, zakat, keluarkan zakat. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata berpuasalah seperti mana umat terdahulu berpuasa. Sembahyang Allah tak kata sembahyanglah seperti mana umat dahulu sembahyang. Jadi apa hikmah di sebalik ayat ini atau sebahagian daripada ayat ini? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sedemikian rupa? Boleh saja ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Tetapi apa hikmahnya? Para ulama rahimahullah taala terdapat berbagai-bagai pandangan. Antara yang penting adalah sebahagian yang menyebutkan ia adalah tasliyah, untuk menggembirakan, seolah-olah Allah Ta'ala kata bukan kamu je kena puasa, umat dahulu pun kena puasa, jadi jangan takut. Pendapat yang kedua kata dia adalah sebagai satu motivasi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersaing dengan umat-umat terdahulu dalam merebut kemuliaan ibadat ini, sehingga mana tidak ada kemuliaan di dalam ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh umat dahulu yang tidak dapat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan utama daripada puasa ini adalah untuk membina sifat takwa. Perkataan la'alla itu kalau dalam bahasa Arab dia harfu taraji Ustaz, mengharap, mudah-mudahan, maknanya dia belum confirm lagi takwa. Mudah-mudahan kita jadi orang bertakwa. Samalah kita kata dengan anak kita, mudah-mudahan kamu lulus periksa. Dah lulus belum Ustaz? Belum lagi. Maknanya dia kena belajar bersungguh-sungguh untuk lulus. Bagaimana kaitan puasa dengan takwa itu? Kaitan puasa dengan takwa, puasa itu dia menerbitkan sifat muraqabah. Muraqabah maknanya dia sentiasa diri ini kita rasa Allah Ta'ala memerhatikan kita Ustaz. Kita tengah haus ni, panas terik, kita dalam rumah tutup tingkap, tutup langsir, tutup pintu, dalam bilik air tak ada orang nampak, tapi tak nak makan juga Ustaz tak nak minum juga, satu butir nasi, satu titis air pun kita tak nak masukkan. Kenapa? Kerana kita membesarkan perintah Allah. Kerana itu dalam surah Al-Hajj ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pada Al-Baqarah ini Allah Ta'ala kata mudah-mudahan kamu berpuasa. Result dia keluar bila Ustaz? Result dia Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj. Kalau kamu boleh besarkan syiar Allah, kamu boleh besarkan perintah Allah, Allah endorse Ustaz, kamu memang ada hati yang bertakwa. Jadi itulah secara ringkasnya intipati daripada ayat 183 ini. Baiklah, kita akan berehat seketika dan sekembalinya nanti segmen yang kedua, segmen Tarannum bersama Ustaz Sadid. Fakta menarik tentang Al-Quran. Al-Quran memiliki 6,236 ayat, 114 surah dan 30 juzuk kesemuanya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Hadi Mirza dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam di Singapura. Hai, Assalamualaikum. Saya Wani Hasrita. Wani mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua warga Singapura. Semoga Ramadan kali ini, ibadah kita pada tahun ini diterima insya-Allah dan berperbanyakkan lagi amal. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam segmen yang kedua, Hubbul Quran, mencintai Al-Quran, bersama saya dengan Dr. Adib. Alhamdulillah, tadi banyak perkongsian yang telah dikongsikan oleh Dr. Adib. Masya-Allah, banyak intipati yang kita dapat pelajari. Mudah-mudahan
dengan apa yang diterangkan tadi kita dapat terapkan dalam ibadah kita, semakin lama semakin tingkat iman dan taqwa kita insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan teruskan dalam segmen yang kedua ini mempelajari ilmu taranum insya-Allah. Boleh Ustaz Boleh insya-Allah. Taranum apa Ustaz buat awak hari ini Ustaz? InsyaAllah untuk yang pertama ini kita akan kongsikan yang paling asas iaitu Taranum Bayati Ustaz. Oh, Taranum Bayati insya-Allah. Taranum Bayati insya-Allah. Taranum Bayati itu berasal dari perkataan Arab juga. Asal perkataannya adalah baitun, iaitu rumah. Jadi Taranum Bayati ini adalah taranum yang sentiasa digunakan oleh para qurra di mana ia sesuai untuk memulakan dalam satu bacaan itu dengan taranum ini Ustaz. Maknanya kita keluar rumah, balik rumah tempat yang sama Ustaz. Itu taranum Bayati insya-Allah. Rumahku lah Bayati. Rumahku insya-Allah. Okey. Jadi untuk segmen kedua ini kita akan kenalkan ilmu taranum iaitu Taranum Bayati dan kita akan gunakan ataupun kita akan contohkan di dalam surah Al-Fatihah insya-Allah. Okey, di mana surah ini kita selalu baca. Kita tidak akan lepas baca surah ini dalam solat-solat fardu kita. Manakala solat sunat juga pun kita akan gunakan juga surah Al-Fatihah. Jadi kita latih dalam surah Al-Fatihah ini insya-Allah. Saya akan contohkan dahulu Taranum Bayati dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey Ustaz. Itu adalah Taranum Bayati Ustaz. Merdu suara Ustaz. Hadzal fadl rabbi insya-Allah. Okey, itu antara contoh Taranum Bayati lah. Mungkin Ustaz pernah dengar bacaan seperti itu sebelum ni? Insya-Allah. Okey. Jadi Taranum Bayati, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah taranum yang sebenarnya dalam masyarakat kita sering menggunakannya, Taranum Bayati ini. Kadang-kadang masyarakat kita tak sedar yang dibaca itu adalah taranum juga. Kadang-kadang yang tak belajar taranum ni sebenarnya mereka baca tu dengan bertaranum juga Ustaz sebenarnya. Okey, baik. Insya-Allah. Cuma tak perasan Ustaz mungkin belum dapat mengenal pasti apa lagu yang dibaca tu. Jadi insya-Allah itu adalah Taranum Bayati. Taranum Bayati adalah taranum yang asas yang di mana bila kita baca Taranum Bayati ini dia memberikan satu semangat dalam bacaan kita. Taranum ini dia mempunyai sifat, Taranum Bayati ini mempunyai sifat lembut, di samping itu ada ketegasannya Ustaz. Bermakna dalam setiap taranum tu dia ada sifat-sifat dia sendiri Ustaz, peranan-peranan dia. Baik. Insya-Allah. Jadi mungkin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan contohkan sekali lagi, kemudian para penonton boleh cuba untuk ikut di rumah. Insya-Allah. Okey, baik. Kita try insya-Allah. Kita gunakan nada suara kita yang sederhana insya-Allah. Jangan rendah, jangan terlalu tinggi sangat insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana para penonton? Semua boleh ikut insya-Allah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini insya-Allah dapat jadikan ia sebagai satu wadah untuk kita membaca Al-Quran dengan pelbagai taranum insya-Allah. Baik para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah perkongsian untuk hari ini insya-Allah sekadar itu sahaja. Terima kasih pada semua yang menonton. Jangan lupa teruskan pada episod yang akan datang dalam bulan Ramadan ini pada setiap hari Rabu dan hari Jumaat pada jam 6.45 petang. Insya-Allah sama-sama kita menyokong program dakwah Jamiah Singapura dan bersama-sama menaikkan zakat pada Jamiah insya-Allah, dan kita berjumpa lagi. Selamat berpuasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن